Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Makasih apa? Makasih apa, Mak? Kawan, makasih 3. Tengok muka surat 3. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Maka macam manalah nak dapat kesenangan bagi mereka yang derhaka kepada Tuhan. Tengok satu muka surat 3, perenggan kedua, baris lebih kurang nombor 7, nombor 6. Tengok. Maka macam manalah, tajuk apa ni? Tajuk hidup kita ni semua di Tuhan belaka. Walau nampak zohirnya kita buat. Zohir saja dia kata. Nampak macam kita surat dalam mulut. Lepas tu bila kita makan, nampak kenyang kerana nasi yang kita makan. Tak, Tuhan beri kenyang. Kita sehat makan ubat, nampak zahirnya ubat beri. Tapi hakikatnya Tuhan beri. Nampak tu dia kata tu. Jadi boleh tak kita lawan ke Tuhan? Tak patut lawan. Kita nampak kerja kita ada boleh hasil ribu-ribu tu. Sebab apa? Kerana kerja kita. Padahal yang menentukan kita kerja, jadi pegawai, jadi pengarah, jadi tasri, semua tu siapa menentu? Tuhan juga. Dapat lagi. Yang kita dapat luluh kerusuh tu siapa tulis dah? Tuhan tulis dah. Kata mu kerusuh luluh naik gaji tu. Bukan saja-saja ya dah. Jangan nak pegang kita semata-mata. Tuhan tulis waktu imkan lagi. Mu sekalian kena periksa, kena luluh. Mu akan dapat duit banyak, kaya, senang, aku beri belaka. Jadi layak dah lawan Tuhan. Dia kata tu. Macam mana dah nak dapat kesenangan. Jadi Tuhan ni dia kuasa belaka. Macam mana kalau kita lawan dengan dia? Dapat kesenangan tak? Bagi mereka yang derhaka pada Tuhan tak senang. Bukti di mana? Quran dok cerita. Banyak dah kisah Firaun. Senang dah Firaun? Tak. Sak saja Tuhan beri senang. Sampai doa Nabi Musa, Rabbana ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala. Tuh Nabi Musa sebut tu. Hei Tuhan kami, Engkau telah mengurniakan kepada Fir'aun harta. Mal, harta yang banyak. Perhiasan-perhiasan istana dengan orang kata pengikut-pengikut yang berjuta-juta orang. Hebat dia. Tapi baik dia. Tak. Sampai hari ni orang tahu Fir'aun dalam neraka. Sebelah isi neraka tu tempat Fir'aun. Sebab apa? Sebab derhaka pada Allah. Iblis sendiri lawa segak cantik. Kerja dia mengajar malaikat wa ibadat. Tapi derhaka Allah kata aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan kamu ambil lebih.
Allah lucu pakaian lawa-lawa dalam syurga. Janggut tinggal 7 helai. Tumbuh ekor tu. Dilaknat sampai hari kiamat. Masuk neraka iblis. Beh lah neraka Tuhan? Tak beh. Bukti banyak. Begitu juga Qarun. Sampaikan yang pegang anak heret, anak kunci dia. Anak kunci gedung mah dia. Kena pakai kuda 700 ekor. Baru nak main anak kunci. Kita anak kunci apa dah? Anak kunci kereta buruk dah. Ni pakai nak anak kunci gedung tengah mana tak sudah. Nampak lagi. Tapi mana jadi Firaun? Qarun. Riwayat sebut dia akan tenggelam sampai bumi ketujuh jadi kiamat. Londok tenggelam. Sebab tu geng kaki cari harta Qarun tak jumpa ke darah ni. Jumpa gena tenggelam sampai nunu. Ni duk gila cari harta Qarun, mayang apa bodak. Duk korek posu nu, korek bukit ni bodoh punya kerja. Qarun tenggelam seret tu. Sampai ke bumi ketujuh berlaku kiamat dalam riwayat sebut. Nak riwayat kata mana? Bila Allah dia deraka ke Nabi Musa. Dia fitnah Nabi Musa sebab Nabi Musa suruh bayar zakat. Kes tu ya, sebab dia bila hebat dia tak takut dengan Tuhan dah. Hakku ni, dia mula dah. Allah perintah Nabi Musa suruh perintah pada bumi, tangkap. Jadi dia kata Tuhan ada bukti tak? Berlambak. Orang kaya, orang aling. Aling iblis. Tenggelam dia. Kau dia kata Tuhan. Tu aling tu. Iblis ni aling dah. Sebab tu dia tak heran dekat kita ni. Nampak? Rasuk dengan dia saya. Dia tahu belaka. Tengok. Orang kaya tenggelam. Sebab apa? Dia kata Tuhan. Qarun. Kita kaya tengah mana? Ada tengah Qarun? Tak ada. Tu Tuhan beri cerita tu. Allah tenggelam juga pemimpin. Pemimpin kita habis kuat, ahli parlimen, lawan dong parlimen, kreh-kreh gitu lah. Habis kuat. Ni pegang tu. Firaun pegang negara Mesir. Jadi kena belaka ke Tuhan. Jadi kena. Tu dia panggil lah. Hidup senang lah demo tu, tak ada satu kisah soyak dalam Quran. Demo tu dilaknat oleh Allah. Susah hidup. Tu dia panggil lah. Tengok. Tu orang aling pun kena, yakni iblis aling dia. Orang kaya, Qarun tenggelam dia. Orang yang ada pengaruh kerajaan, Qarun. Nak apa? Firaun tenggelam dia. Orang yang ada pangkat menteri, Haman, tenggelam dia. Laknat oleh Allah. Nampak tak? Jadi Tuhan buat kisah-kisah sebab apa? Sebab sedar kita. Kalau kita kudukkan tak mana. Kalau deraka Tuhan tak boleh pakai. Mu hebat ke mana pun. Tengok kita. Dia kata gitu. Maka macam manalah nak dapat kesenangan. Kesenangan di sini bukan maksud kesenangan makan minum. Nampak lagi? Iaitu tak dapat rahmat Allah. Yang ni dimasuk dalam neraka tu. Bagi mereka yang derhaka kepada Tuhan. Apa maksud Tuhan? Tuhan tu tumpuan segala perkara. Setiap perkara tumpu di dia, tu dia panggil Tuhan. Sebab tu kalau kita pergi ke tokoh Hindu, tokoh Cina, jangan duk hajar ku anak, ini Tuhan Cina, ini Tuhan Hindu. Sebab tu bukan Tuhan. Anak tanya hak kita hak mana? Hak kita Allah. Mapuh bodoh pok. Pok bodoh pek gitu. Dia boleh raga mutu anak dia ronda ke tokoh Hindu. Anak tanya tu nanti pelama tu pak tu. Tu tokoh hak, tu Tuhan Hindu. Lalu hak satu lagi ni pula, tu Tuhan Cina. Dia tak reti dia hajar akidah anak salah. Nampak lagi. Tokoh tu pun Tuhan dia ialah Allah. Tengok gitu. Tidak ada Tuhan. Tuhan tu tumpuan segala perkara. Semua tumpu di dia. Dan yang jadi Tuhan dia kena ada sifat istighna dan iftikar. Sebelah sifat terkaya dan sifat iftikar. Apa maksud istighna? Ia ini kena ada sifat terkaya. Apa dia terkaya? Tak perlu pada yang lain. Wujud dia tak perlu pada yang lain. Sebab wujud Allah Ta'ala tak macam wujud kita. Kita kena diwujudkan oleh Allah. Kita miskin tuan-tuan. Wujud kita pun.
Allah tidak ada tukang membuatkan dia. Tidak ada kerana, oleh satu kerana dia panggil. Tuhan ada kidam, sedia dia. Tak ada mula. Kita ada mula, miskin kita. Tuhan terkaya dia, tak perlu pada siapa-siapa. Nampak lagi? Tuhan dia baka, kekal. Tak ada siapa boleh mematikan dia. Mati sendiri pun dia buat. Allazi khalaqal maut. Dialah yang menjadikan mati. Macam mana mati nak duduk di dia? Makna tu dia panggil sifat. Sifat-sifat tu kena ada di Tuhan. Nak jadi Tuhan kena ada istighna. Antara sebelah sifat. Ini wajian ini. Dapat lagi. Dan kena ada iftikor 9. Dah hafal lagi lah. Last kali esok dah hurai. Jadi semua kena ada kudrat. Kudrat Tuhan ni menimbulkan barang dan tidak dia nak timbul boleh, tak mau bertimbul pun boleh di bawah dia belaka. Maka semua kita perlu ke dia kerana dia ada sifat iftikar. 9 sifat kudrat, iradah, ilmu. Tu dia panggil. Kita ada itu tak? Kita tak ada. Semua kita ada. Kita perlu pada Tuhan. Kita tidak ada sifat istighna, maka tak boleh panggil Tuhan. Tokong-tokong ada istighna lah. Tak ada. Mana layak kita kata tokong Tuhan? Ni salah hajar akidah kita. Jangan duk hajar anak kita. Nak tak mau hajar anak itu, pak kena mengaji lah. Jangan duk cari makan saja. Tuhan beri 24 jam, cari masa juga sejam. 23 jam tu cari makan sungguh. Takkan tak boleh sejam. Direti juga Tuhan yang disembah. Tuhan yang buat kita, yang buat elio kita setitik. Dialah beri kita makan. Dia yang menggerakkan kereta kita ni. Dialah tentu esok nak jadi geno. Nampak lagi tengok. Dia panggil. Gitu. Yang ialah siapa dia? Tuhan tu. Ingat. Tuhan ni yang bernama Allah. Jadi apa maksud Tuhan? Tumpuan segala perkara. Bila jadi Tuhan, dia kena ada sifat istighna, kena ada iftikar. Jadi kalau ada yang mengaku Tuhan tu tak boleh jadi. Termasuklah hak baru ni. Tuhan harum. Tak boleh juga. Dia pun kena menyakit demam malaria. Dia lemah jugalah. Dia mati, dia panggil. Tak boleh lagi. Dia pun kena juga. Jadi dia perlu pada ubat. Bila perlu pada ubat, dia panggil miskin. Tak terkaya. Tuhan tak perlu pada ubat, tak perlu pada apa-apa, dia pergi terkaya. Tuhan bukan masuk istighna ni, bukan masuk kaya. Kaya Tuhan bukan masuk banyak. Kita nak faham Tuhan maha kaya sebab dia ada langit, dia ada bumi, dia ada laut, semua hak dia belaka. Kalau hari kiamat esok habis teru, langit runtuh, bumi hancur, nak ada entah apa lah. Maka terkaya di sini bukan maksud banyak. Terkaya adalah tak perlu pada sesuatu. Tu baru terkaya. Dia mau kata tokai balak tu terkaya sungguh. Tak. Terkaya tu dia perlu pada orang kerani. Dia perlu pada tukang yang bawa lori dia. Kita aku sama tokai balak. Tokai balak tu kaya sungguh. Tapi dia miskin juga. Sebab apa? Dia perlu kerani yang cek balak dia. Dia perlu pada tukang menebang pokok balak dia. Dia perlu pada driver roi balak. Kalau dia mau tetap kerja, pergi dia. Nampak lagi tu dia panggil kaya kita adalah banyak. Terkaya Allah dia tak perlu pada apa-apa pun. Semua apa-apa perlu pada dia. Sebab dia ada 2 sifat. Satu istighna, satu iftikar. Tengok. Qala musannif rahimahullah. Gitu deh. Tengok. Yang ialah empunya dunia. Dunia ni pun hak dia. Nak lawan apa dengan Tuhan? Deraka ke dia boleh hak? Tak boleh. Sebab tu dia buat undang-undang turun. Dia buat undang-undang lah nak tunjuk keadilan dia. Dia turun rasul pula. Lepas tu dia taruh kitab pula. Dok ada sampai hari ni kitab. Tambah kita umat Nabi Muhammad ni. Kitab boleh pakai daripada zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat.
Dia janji pula, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim misli. Kita Quran tu pula yang suruh jadi petunjuk ke kita orang beriman ni pula, Allah jamin. Allah dah cabar orang kafir. Sila buat satu surah yang boleh standing. Kalau kamu tak mampu, wad'u syuhada'akum, bawa mari pakar-pakar bahasa. Orang pandai-pandai kamu. Allah cabarlah. Makna Quran tak boleh diselewing. Tapi sebab apa kita orang beriman tak mau turut Quran? Ni nyakit ni. Nak ayat kata kena? Allah beri kita kemuliaan umat Nabi Muhammad ni. Nabi mati pun kita tak boleh pakai lagi. Umat lain kita dia mau masuk habis dah. Kita Taurat dia mau tukar jadi Talmud. Kita Injil tukar jadi Bible. Ulama-ulama dia mau tukar. Sebab Allah tak jamin peliharaan. Quran Allah jamin. Tapi kita tak mau pakai juga. Lawan Quran berapi. Lagi. Kalau ikut Quran nak makan kedarah pak. Ni haram ni tak boleh. Nampak? Ni kita tak sedar tengoklah. Kita lawan Quran, lawan Tuhan. Mata tajuk dia. Tengok. Yang ialah ampunya dunia. Dunia ni hak dia. Tak sedap kata apa. Dan juga akhirat. Sebab apa dia buat gitu? Dia nak test kita. Dia bawa turun undang-undang pula. Berapa undang-undang Allah? 5 butir. Bukan banyak mana undang-undang dia. Wajib, haram, makruh, sunat, haruh. Mesti hak ni cukup. Membuat apa-apa perhati tengok. Boleh jadi haram ke? Boleh jadi makruh ke? Hak ni sunat ke? Hak ni makruh. Apa? Wajib ke? Gitu ya. Wajib, sunat, makruh, haram. Mesti hak tu ya. Yang boleh buat apa? Yang boleh buat hak haruh. Yang kita boleh buat, yang wajib kena buat juga. Kok mana pusing? Wajib. Ya kalau nak buat, kita berasa nak tambah sikit, sunat. Ya kita nak langgar juga. Tapi kalau molek tak sedap buat, makruh. Satu yang turun tolak haram ya. Yang boleh buat pak dalam hukum Tuhan tu pun. Nampak lagi? Dia tahu satu ya haram yang tak boleh buat. Tapi banyak buat ni. Banyak lagi aku beri. Hukum Tuhan 5 butir ya. Ya aku suruh boleh buat pak. Makruh tu tak beri juga buat. Tapi kalau buat dia tak beri dosa. Kalau tinggal dapat pahala, maknanya dia boleh buat juga makruh ni. Termasuklah pak ni. Satu saja. Tapi sebab apa mau langgar juga? Langgar juga. Kita. Nampak lagi. Benda haruh berlamak lagi. Boleh makan nasi. Nasi goreng apa jenis. Kacang apa jenis. Itu. Banyak benda boleh makan. Benda sunat banyak boleh makan. Makan buah kurma ingat macam Nabi sunat. Nampak dah. Belum boleh makan benda-benda. Benda makruh boleh makan lagi. Petai kenuak jering. Dia makan ke darah. Boleh makan lah. Tapi makruh lah. Tapi tak haram lah. Dia makruh. Boleh juga. Boleh dah kata. Tapi sebab apa nak rimbat hal putih juga? Duk pergi cari juga pergi kuda. Duk makan ke darah ketang. Masalah dia kata manusia ni. Jadi kalau Tuhan buat kita padang tak? Padang lah. Aku buat benda berlamak lagi duk cari hak sebutir tu. Hukum pun turun hak tak boleh hak tak boleh buat satu ya, haram saja. Hak lain boleh. Tu dia panggil ni. Tengok. Yang ialah ampunya dunia. Dialah yang tokek dunia ni. Tak sedap kata apalah. Bukan Amerika tokek. Tuhan punya tokek. Tokek bagi dunia ni Tuhan. Dan juga hari akhirat. Dia royak gitu. Maliki yaumiddin. Malik itu raja. Kita baca surah Fatihah ni. Imam baca tadi ni. Maliki yaumiddin. Kalau baca situ. Malik ad-din. Apa maksud malik raja? Ad-din tu agama. Tu dia. Raja hari agama. Kalau hurai bahasa Arab gitu. Nak dia hari akhirat esok ni hak kira agama utul so. Nampak tu dia raja dia panggil. Raja hari agama. Hari kiamat boleh kata juga. Tengok ni.
Kau hang kira tengok dia panggil. Jadi Tuhan ni raja dunia, raja akhirat. Tapi sebab apa dia panggil gini ni? Dia panggil dua. Dunia ni dia panggil alam hikmah. Apa maksud alam hikmah? Alam sesuatu di balik sesuatu. Alam hikmah. Mu nak kenyang kena makan. Tidak dapat tidak boleh pergi sendiri kenyang dah. Mu nak sehat dia boleh sesuatu balik sesuatu kena makan ubat kau demam. Mu nak pandai kena mengaji jalan-jalan dia panggil. Sebab ini alam hikmah, alam dua jenis. Akhirat esok dia panggil alam kudrah. Apa maksud alam kudrah? Alam semata-mata kekuasaan Allah. Tu yang kisah. Orang jelai lidah, ambil gunting kerak. Tangan pergi sendiri. Lidah terbit sendiri. Nak buat kena? Kerak sendiri. Kuful Allah kontrol. Tu dia panggil alam kudrah. Alam semata. Kepala tak mau hapuk pergi hapuk juga. Lah ni siapa nak hapuk? Sebab ini alam hikmah. Alam sesuatu di balik sesuatu. Jangan duk kira halau ni. Dia ada perenggan dia. Mati esok tu kontrol habis. Tak boleh buat apa kita. Kalau ni Allah test dulu. Dia beri dulu alam sesuatu. Hakikatnya dia juga. Tapi bersangkut dengan kehendak hati. Bersangkut dengan ikhtiar. Bersangkut dengan fikir. Kita fikir nak buat sesuatu. Hati pun hendak lagi. Dan sengaja lagi. Dan usaha lagi. Dan anggota lagi. Tak buat lagi. Sebab ini alam hikmah. Alam sesuatu di balik sesuatu. Alam kira esok dia panggil alam kudrah. Mu tak boleh buat apa dah. Mu berdosa, mu makanlah buah zakung tu, tak mau makan pun. Dia ambil tangan pergi ambil. Ambil surat. Kepala tak mau hapuk pun dia pergi hapuk. Nak kata apa? Kenapa nak alam dua jenis? Alam dunia ni panggil alam hikmah. Alam sesuatu di balik sesuatu. Alam akhirat dia panggil alam kudrah. Ni kena reti. Kita orang beriman wajib beriman benda gaib. Nama lagi. Orang tak beriman dia tak percaya benda gaib. Apa maksud benda gaib? Benda selepas mati benda gaib lah. Syurga, neraka, dosa, pahala, alam kubur, masyar, titiam sirak. Itu alam tak nampak. Orang kafir tak percaya. Orang beriman dia percaya. Itu dia panggil kita orang beriman. Percaya benda yang gaib. Bila didengar royak oleh Nabi, dia panggil iman cara sam'iyan. Tauhid sam'iyan. Apa sam'iyan? Bahasa dengar. Nabi royak kita ikut. Sebab apa? Kita tu sifat-sifat Rasul macam mana. Dan hikmah Allah angkat Rasul. Dan Allah beri mukjizat Rasul supaya mematah akan hujah dan mendatang akan dalil. Tak ada siapa boleh batah. Di situ royak kata Rasul itu utusan Allah. Cerita dia wajib kita kena turut. Itulah tu. Maka dengan situ kita mukallaf. Kena belajar sifat Rasul. Tidak kita tak percaya Rasul. Sebab tak tahu. Sebab tak faham Rasul tu apa dia. Maka wajib mengaji bab Allah. Wajib bab Rasul. Tengok. Maka kepada siapakah. Ini musoneh baru duk nasihat. Dia tak masuk lagi perbahasan kita nak bahas sifat Allah sifat Rasul lagi. Dia beri nasihat dulu. Maka kepada siapa kita nak bertupu. Nak tumpu dah nak tuju. Dia panggil bertupu. Lagi. Dan dengan apa bekal kah yang kita berharap di dalam perjalanan kita yang sangat jauh Allah. Perjalanan kita ada berapa alam lagi tuan-tuan? Ada dua lagi. Alam barzah, alam masyar, satu lagi alam sirah, alam masyar, alam surga atau alam neraka. Las tamat buku sekat tu. Jadi ada tempoh lagi, banyak lagi. Baru masuk alam kedua kita ni. Alam apa saya kata alam ketiga. Alam zur, dalam alam apa? Alam dalam rahim, alam rahim. Terbit mari dunia. Esok masuk alam barzah dia bagi. Ni dalam tengah ni.
Hal ni pertengahan dia panggil, sempadan di antara alam akhirat dan dunia. Tengok. Maka pada siapa, kata musannif, nak bertupu kita ni, nak tuju siapa? Dan dengan apa bekalkah yang kita berharap dalam perjalanan kita yang sangat jauh? Nak berhajat kat siapa? Bekal apa kita nak bawa? Kalau boleh buat masuk duit dalam kubur tak apa juga. Ataupun demo transfer, orang panggil ni. Mana ni? Transfer. Walaupun ada ulama kata kita pakai boleh baca doa, tapi tengoklah juga tuan hak nak terima doa tu. Buku ekong ada dah. Orang telefon Bama. Saya ni daripada KL. Mau transfer duit Bama. Buku bank apa Bama ada? Tak ada. Mapuhlah Bama. BSN pun tak ada. CIMB pun tak ada. Tak ada putih. Saya nak transfer macam mana? Kita pun baca tahlil lah bila orang mati. Orang berjuang fisabilillah pun baca. Doa orang-orang beriman. Orang mengaji pun baca doa. Orang sembahyang jemaah pun baca doa. Orang mati ni tiap-tiap kali. Al-ahya minhum amwat tu. Orang ya Allahumma firil muslimin wal muslimat tu. Ya Allah ampunkan dosa orang Islam laki-laki, orang Islam perempuan, orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan, sama ada mereka hidup atau yang telah mati. Sampai dah weh. Benar tu sampai, tapi dengan syarat buku bank kawan tu. Kalau ahli mengaji, kalaulah ahli solah, dia doa, dia buka-buka buku bank sembahyang tak ada, tak masuk guna. Orang jihad fisabilillah, dia jihad pun tak, nak masuk buku ke mana? Orang mengaji, dia tak mengaji, buku nak hak. Orang kata bank nama mengaji, nak masuk ke mana? Dia ada pintu dia. Di akhirat esok pun ada pintu. Buka hadis Nabi. Akhirat esok syurga dia ada pintu. Babus solat. Pintu solat. Orang semayang akan ikut pintu semayang. Kalau tak semayang, tak masuk guna. Ada babur rayyan, iaitu orang puasa. Dia akan masuk pintu puasa. Babu jihad, pintu jihad. Orang berjihad masuk ke tu. Pintu jihad. Kalau orang babu ilmu, orang yang mengaji masuk pintu ilmu. Tu dia. Kita buat antabah. Ngaji pun tak, yang pun tak, puasa pun tak, berjihad pun tak. Orang nak harta pergi kono. Tu tajuk dia tu. Akhirat esok pun dia ada pintu-pintu untuk dimasuki. Jadi tu dia kata tu, bila nak buat pintu tu, kena tepah lah ni, start lah ni lagi lah. Kalau orang semayang, mari semayang lah sama. Supaya kita boleh masuk pintu semayang. Kalau kita orang puasa, kita puasa lah sama. Supaya kita boleh masuk pintu nama rayyan. Kalau kita orang berjihad, menegakkan agama Allah, kita termasuklah juga walaupun kita main Facebook ya. Tapi benda-benda agama ni kita lawan sungguh, hoyak tu. Boleh juga. Jihad dengan tangan kita. Jihad dengan fikiran kita, buat buku tulis untuk Islam ni. Orang tolong infak duit, infak, buka pondok-pondok pengajian. Siapa orang-orang ilmu ni supaya ilmu berkembang. Nampak lagi? Dia masuk pintu jihad. Kalau tak buat apa nak buat kena. Terjadi dia gitu. Bukan pakai gembar ikut berasa. Nampak lagi? Di sana esok akan ada pintu. Begitulah doa orang pun. Kalau musannif rahimahullah, dia kata ni. Sebab apa ni? Perjalanan kita yang sangat jauh nak sampai masa tu. Orang yang Allah beri pendek masa boleh hak boleh. Setengah orang yang soleh ni bila dia mati, di alam barzah ni Allah nak beri masa pendek ke dia. Pendek cara mana? Bila pak mati tu, nak bagi kata lama mana tu, datang bidadari cantik. Setengah kata. Kisah Allah nak tengok lama masa nak tunggu masyar. Mari-mari bidadari tu. Bidadari tu pun, dia pun nak capai tangan bidadari, tengok-tengok. Bidadari pakai manik yang banyak di tangan.
Pegang-pegang tangan bidadari lari jatuh mana? Jatuh dah lah. Pakat duk kutip mana? Kutip-kutip dengar sakakala. Lama tu. Allah ni, kita dengar mati lama lah ni. Tapi bagi Allah nak beri boleh tak? Duduk dalam kubur lama tu. Kalau Allah nak pilih tuan-tuan. Lama tu lama mana? Cek mata tengok orang Tino. Hui, pegang jatuh lah. Tu dia lah kutip-kutip lah kemat lah. Syoknya demo ni. Kita tak tahu ni lama mana. Kalau Tuhan nak beri, nampak masa di kita lama sangat. Dia Allah beri Allah. Lama tu kan. Tak ada nak bersemang apa lah. Kemat dah. Allahu Akbar. Macam tetiak sirak lah. Ada yang beribu-ribu tahun. Setengah tu cium tak tahu pun kata litah. Sampai lah. Bila nak buat bekal tu? Kalau ni ya. Ngaji, semayang, berjuang. Dah. Usahakan diri mujahadah, buang perangai-perangai tak molek. Dapat tu. Mengaji bak Tuhan, tolong insah diri. Allah ni dah. Tengok. Serta di dalam kampung. Apa kampung ni? Tempat lah. Dia panggil darul. Ni. Satu lagi. Data di dalam kampung. Tempat yang tak biasa lagi pergi. Alam barzah kita bisa pergi ya? Tak. Pergi pula tak boleh kelik pula tu. Kalau boleh kelik, boleh kira bercara. Tak ada tiket kelik. Dia tiket pergi saja. Beli tiket pergi kelik, boleh kira. Ni dia pergi sudah lah. Tutup buku tiga. Allah. Ya, ni. Jadi nak buat bekal banyak mana? Tak tahu. Sebab orang yang duk mahu kelik. Hak duk pergi tak kelik oyak. Dah semayang dah lah. Kalau dia klik oyak lah. Mu semayang cukup dah. Kita lepas sana. Tak ada oyak. Nabi oyak je. Nampak lagi? Kena ada iman. Kena ada amal. Kena ada takwa. Banyak sangat kah? Bekal. Tak kata. Jadi di kampung akhirat tu. Iaitu di tempat ni. Iaitu di alam barzakh tu. Serta kampung yang tak biasa lagi pergi. Alam kubur. Alam kubur tak ada siapa pergi. Hak ni lah. Ada mau lagi dah. Pak kita pergi dah. Mak kita pergi dah. Nak telefon cari nombor telefon. Tak jumpa. Tak boleh hubung langsung. Internet cari tak boleh. Pakai satelit parabola pun tak boleh. Ada boleh jumpa umat. Tak mari dah. Senyap sunyi terus. Dia gigi. Serenok tak serenok. Tak tu. Wallahu a'lam. Nampak lagi. Kalau boleh royak tak apa. Kalau duduk di jauh mana orang negara. Orang putih Scotland ke Amsterdam ke. Boleh telefon syok weh. Oh salji. Sini. Boleh royak. Dia mau duduk Syria. Boleh juga hubung dulu ni. Sini perang berdua perlu. Orang Palestin. Kita boleh tengok. Tu. Aman Palestin duduk sana terus. Boleh klik royak. Hari-hari tengok darah. Orang berdeh, orang bunuh. Boleh kira. Alam barzakh ni tak ada siapa boleh royak. Kecuali kita beriman dengan Allah. Dan cita-cita daripada Rasulullah royak. Himpitan orang dalam kubur. Berceragah tulang kiri dengan tulang kanan. Tahu tu? Dia tahu tu. Jadi gitu. Tulang kita sini ni, kubur menghimpit ni. Semua orang kena himpit kubur. Orang baik pun kena, orang jahat pun kena. Dengar-dengar mula takut lah. Dia kata orang yang soleh kena himpit kubur bagaikan seorang ibu mendakap anaknya. Macam mana? Anak kecil dekat tak? Sedap. Orang jahat sekira-kira berceragah tulang kiri dengan tulang kanan. Faham tak? Berterakapik tengok. Allah. Tu cerita macam tu lah kita. Nampak lagi? Tengok. Kaulah musannif rahimah. Tu yang kisah tu. Bila mari malaikat tanya di kepala. Ni. Kalau kata ahli Quran, Quran akan mari bela. Kalau ahli sedekah mari bela. Kalau ahli jihad mari bela. Kalau ahli solat dia mari. Inilah malaikat kepala yang selalu sujud dengan Tuhanmu. Mari balik kanan kata inilah tangan yang selalu menghulur sedekah. Nak buat kau nak. Sami kaki-kaki inilah selalu menjijak masjid. Malaikat klik gitu. Tapi kaki inilah keroke. Mampu kita.
Ni tuan-tuan, ini kisah ni. Nak kata macam mana kita? Tuhan buat kita dan dia buat kisah, dia royak pula tu. Dipanggil soalan bocor. Soalan dia royak, jawapan dia royak. Orang macam ni, macam ni, macam ni. Dijadikan malaikat tiap-tiap kita ni. Setelah kita mati, dia turut kita. Orang buat pergi kubur, dia turut doa di atas kubur. Ada. Baca bab malaikat. Doa sampai hari kiamat dia. Nampak lagi tuan-tuan. Sampai tara tu rahmat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok kayu tu pun doa lagi. Satu kisah Rasulullah lalu di tepi kubur. Rasulullah kata dalam kubur ni ada orang kena siksa. Kerana dia bersangkut dengan kencing. Maka dibahas dalam kitab Bahrul Mazi kata kencing dia tak lawas. Dia tidak istibrak dia panggil. Waktu kencing tu, lepas kencing, kena berdehem-dehem juga. Atau melompat-lompat lah kita kata. Atau berlari-lari. Lari tak jauh sangatlah. Ataupun luruk-luruk. Tapi jangan luruk lama sangat, bahaya kesihatan. Luruk beri terbit tu. Sebab apa? Takut bila kita basuh sekali, kita ambil semayang dia keluar pula. Jadi semayang tu dengan najis tak sah. Bila tak sah, kena siksa dengan kubur. Dan dia juga orang yang suka mempelaga, adu domba. Kerja dia bawa seorang kawan ni pergi pelaga ni. Bawa seorang bamak, royak bamak kata gini, royak ke abang. Ambil ke abang pula pelaga bamak. Supaya bamak dengan baik tak belaga. Sebab dia nak ambil untung tengah-tengah. Ini orang celaka dia panggil. Jadi Nabi SAW ambil pelepah kurma, pancung pelepah kurma, pacak. Nabi sebut kata apa? Selagi pelepah kurma ini basah, diringankan azab dalam kubur. Sebab apa? Perkara pokok kayu yang basah tu pun mendoa kepada umat Nabi Muhammad. Perkara tu kita umat Muhammad ni habis geng lah. Sebab tu orang mati pacak pokok tu bukan saja-saja tiru orang dah. Tu yang terbit hukum tak boleh cabut rupuk di atas kubur. Jangan racun kubur, haram. Di situlah ulama ambil. Sebab apa? Dia mengistighfar, meminta ampun pada si mati. Sebab tu bila orang mati kita pacak pokok bunga tu. Bukan saja-saja sebab dia mau buat. Ada sebab dia. Bila gitu kalau orang mati, pergi cari batu nisan hidup dia bagi. Batu nisan hidup bukan masuk batu nisan hidup lari tu. Batu sungai dia panggil. Kalau semen ni orang panggil batu mati. Kerana benda hidup, dia istighfar, minta ampun pada si mati. Tapi jangan harap batu lah. Kita sama lah doa kata. Ni pakai pacak batu, pok kita lah tu kan. Harap batu tu doa, mapuh lah. Pok anak doa pula bapak apa. Anak doa, sedekah, wakah. Sama. Tan batu tu, kerja batu tu. Ni aku tak apalah, aku beli batu hidup buh dah. Pok aku harap ke batu tu. Teruk lah kali tu. Esok anak kita pun buat gitu juga. Kamu harap ke batu tu, mapuh lah. Itu dia panggil sahal lain dah. Nampak lagi itu cara. Tu sebab tu ulama kita buat tu. Ambil di sisah tu lah. Apa dia? Rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok kayu berdoa kita. Tu mati dah. Nampak tengok qala musannif dia deh. Bila tu tepat tak biasa lagi. Iaitu di alam barzah nama dia. Apa maksud alam barzah? Sempadan antara dunia dan akhirat. Tu dia panggil barzah. Ni takut lah. Tu ni alam barzah ni semua takut. Tak ada siapa berani. Takut. Jangan kata puasa mati, kita tengok orang kanan kubur. Tambah pula mati belah malam. Saya dulu masa tak mengaji, kalau dulu orang mati kapung saya baca telking. Kita baca talqin sedap lah duduk atas. Kawan dalam luka. Tak tu dia. Saya baca kadang orang mati belah malam. Lapu apa pakai terselek tu kadang-kadang tu. Kadang-kadang tu pakai lapu kereta orang. Baca tengah malam takut tuan-tuan. Kita pasal geru. Kok terpiling gelap habis. Kubur kok ni tak apa. Kubur kami kapal pokok besar-besar tu. Dia bayar tu mak 5 pada belakang. Kita baca sedap lagi. Jangan kau gentar atau takut. Kalau nama Bamak kau Bamak lah. Hai Bamak. Saya tak sebut nama betul.
Saya sebut nama panggilan je. Mula-mula tu sebut nama tu lah. Lepas tu kita panggil lah. Bamak lain bukan bamak ni, tak ada lagi. Sebut tu. Kalau Pak Loleh, Pak Loleh. Ingat wahai Pak Loleh. Baru kodik-beradik dia baik berat. Sebentar lagi akan datang kepada kamu dua malaikat. Lagi. Merengalah kamu berasa takut atau gentar atau kecut. Hai, kemah kita tak apalah duduk lah. Awal lalu. Kerana mereka juga makhluk Allah seperti kamu. Dan akan disuruh kamu duduk. Ditanyakan kamu sebanyak 3 kali. Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia kena baca gitu sikit. Baru hak atas darat tu bahasa ketar. Ni sambil isap rokok dong tak ke siapa. Ni duduk dia lah. Dia telkin ni setengah kata Allah Ta'ala masukkan ruh ulama semua di dalam orang yang dalam kubur, sakat pusat dia, tapi tak mampu jawab, dia dapat mendengar. Setengah kata dia baca telkin untuk nasihat orang di atas. Jadi boleh tak? Boleh buat. Sebab apa menghukum terus bid'ah sampai masuk neraka baca telkin? Nampak lagi? Kita disuruh peringat. Sedia suruh peringat. Nampak lagi? Mengaji pun suruh sampai daripada buayan sampai liang lahat. Tengok dia panggil. Sebab tu mengaji tu. Bahawa mati itu betul sungguh, kata dia. Alam kubur itu betul sungguh. Soal mungkar nakir betul sungguh. Kacau itu seperti. Hak ni semua kita dengar tuan-tuan. Dengar waktu kita baca dalam telking. Waktu orang mati. Hak ni takutlah. Kita tak darat royak lah. Dia dalam kubur alami sendiri. Allahu Akbar. Allahumma win alaina fi sakratil maut. Wan najat min. Di alam kubur teruk. Waktu tarik nyawa teruk lah. Dia malaikat ni setengah dia tarik. Sakat lutut. Mari malaikat ni tarik pula. Israel ni bos. Petugas dia berapa peringkat tarik. Naik sampai pusat, tarik sampai dada. Senyuh ni. Allahu Akbar. Sebab tu dia kata bila kita tengok orang sakaratul maut dalam kitab sebut. Bila tengok orang sekat-dekat nak mati, dia kata titik ke dalam mulutnya nampak teruk dah, bibir pekering dah. Waktu tu dia haus. Kita baca Yasin, titik air Yasin masuk dalam mulut. Titik air Yasin di dada dia. Ini disebut dalam kitab. Kitab mengaji kita lah. Mengaji bahasa demoling aku tak tahu. Ini bahasa kitab pondok. Doyak. Tengok. Qala musannif rahimakumullah. Ini disuruh dengan berkat air Yasin tadi. Dengan berkat hati Quran. Yakni suratul Yasin. Kita baca tu. Bila orang sakit nazak disuruh kita baca suratul Yasin dan suratul Ra'du. Ni sampai tak reti langsung pasal surah Yasin. Mau jahanam tu. Lepas tu buka CD, cassette call, tengok cassette. Yasin pada ketok tu lah. Kita belah anak daripada kecil sampai besar ni. Habis duit bergadai bergolak. Siang malam jaga masuk universiti. Takkanlah hari terakhir nak baca Yasin berapa puluh ayat. Ya, tak boleh kita. Naik kita belah dia. Ada gitu. Masa nak mati, kalau cari orang masjid. Anak datang, anak betina. Hatta sampai universiti habis berpuluh ribu. Apa punya bapak bodoh ni. Sebab tu dia kata wajib mengajar agama atas bapak tu kepada anaknya. Untuk kita juga. Ni dak ni kalau kok lain tu. Pak saya mati. Adakah saya merepat? Tak. Tuhan tulis rezeki dah. Kadang-kadang kita ni hidup 3-4 tahun yang lepas pak mati. Senang daripada zaman pak hidup sendiri. Ada tak pak kita? Pak kita kadang kereta tak boleh beli. Kita kadang-kadang kereta 3-4 butir. Menunjukkan rezeki Tuhan mu jangan takut. Yang takutnya akidah mu. Ni bimbang lah. Pak ni kerja siapa sebab apa? Takut anak susah esok. Sampai tak cara mengaji semayang bapak. Mau jangan apalah kerja bisi je besar. La ilaha illallah. Yang agama ni tak berdarah-darah mana? Rugi tak kita? Ni banyak tuan-tuan. Dah sekali mati gitu ya. Nak baca Yasin tak tahu. Anak pekat tengok kenyih. Panggil orang masjid.
Dia macam ni lah. Kalau orang asing ni biasalah. Apa lagi? Dia bukan nak sedih hati. Sebab tu bila mati. Tapi orang lain baca gitu. Kena aku baca gitu. Allah fafilah. Warhamhu wa'afi wa'famuhu. Kalau meratik pun aku tengok juga. Hidu dulu. Kalau tengok ikan bilih. Gulai ikan bilih nampak gaya. Dengan pisang. Meratik dah 30 cukup dah. Kalau kepala kambing gagah. Meratik panjang. Nampaklah orang luar nak tahu mana sangat tolong kita. Tapi anak-anak kita tak hajar nak marah orang tak boleh. Tuan-tuan haji cari jalan. Hajar anak kita baca Yasin, hajar semayang mayat, hajar juga. Paling komar pun hajar juga. Hajar masuk-masuk dalam majlis supaya mandi mayat. Jadilah tak boleh ramai boleh sekor jadilah. Ni anak sampai 6, 7, 8 orang. Kita hari kita mati tak ada hormat langsung. Asyik menghesek bini kawan dia ya. Ni jadi tuan-tuan. Saya biasa jadi tengok kampung saya. Budak-budak muda. Mak mati duduk lalan. Quran tak boleh baca. Anak sakan-sakan. Badan seno-seno. Berbenyuk badan. Saya kata gila baca Yasin. Tak boleh. Allah kata jahanam kamu ni. Mayat-mayat Mayat-mayat tak boleh. Mampuh lah. Lepas tu nak buat apa? Mari van mayat pula. Saya kata tak payah naik van lah. Nak tanpa lagi yang nak jasa kepada ibu bapa umur ni. Saya kata betul. Kalau ni tak ada jalan dah. Jangan naik van usung. Tubuhlah. Sebab nak baca Yasin tak tahu. Nak tahlil lagi tak tahu. Nak bayar mayat tak kerti. Tak apa nak buat kepada mak pak. Mak pak belah daripada kecil. Letihlah orang tua belah. Ya boleh mujur lah. Boleh usung. Tu pasal setan. Saya naik van. Van 10 sudah. Zaman saya dulu pegang muda-pemuda kampung-kampung dulu. Dia panggil tidur surau dengan saya. Saya kawan belakang. Game blues kah, game pop rock kah, rock and roll kah, danduk kah, when semua on the water kah, semua geng belakang. Tapi bukan saya ikut demo. Demo kena ikut kita. Ni setengah tu kata kita kena tengok demo. Tarik dia sedapur. Dia dah sedapur jadi 3 dapur, mabuk kali demo, mampu kita. Kita jangan duk makan lah. Ni nak tarik orang, kita kena jadi demo. Hak duk serban kena pecat. Tak payah pecat serban. Yang muda duk kawan saya pakai serban macam ni. Dia mau turun foto. Ni kita kena ubah pakai jaket. Gila babi apa? Bodoh dakwah apa belah tu. Jahanam habis. Tok-tok guru duk mengajar dia dulu dengan jubah serban anak murid 10,000. Hak lo ni stay tukar. Tak boleh. Kita kena ikut demo. Demo berjaket, kita berjaket. Hilang terus. Sikah kita. Mana boleh. Demo pakai topi corah. Kita ambil topi corah apa? Kita nak hajar demo kan dia nak hajar kita. Pergi kampungku kutu lah. Budak-budak kaki goreng kita. Dulu ni. Lo ni duduk masjid. Pegang surah. Duduk di pondok. Kami tak tukar imej macam ni. Dakwah Nabi tak tukar. Lo ni yang setiap baru ni. Ustaz kena ikut orang ramai. Pening lah. Duk pakai serban jubah molek sunnah. Pecat pakai topi corah. Bubuh jaket bintang. Negeri bank. Pura 3 suku lagi. Nampak semacam. Tak payah. Ilmu dalam dakwah tu bukan kita tu berubah. Aku nak pesan banyaklah. Jahanam banyaklah. Duk jadi. Kalau setengah lagi best kita kena duduk macam demo juga. Duduk macam demo 2-3 pagi duduk di bawah pokok kan. Kena boleh 3 dapur mabuk terkekok. Jatuh imej lah tak kena lah. Bukan cara tu dakwah. Tok guru duk buat dulu tak biasa jadi tukar imej. Terpaksa buang serban kita sebab nak ikut orang muda pakai topi katik. Allahu Akbar. Duk pakai kain jubah malam-malam sarut seluar jing. Jahanam lah kita. Nampak lagi imej kita jatuh lah. Okay, bukan imej cara macam tu kita. Dakwah kita tu Azhar Idrus dia buka seluar jing tak pakai. Anak murid ikut dia 10,000 kan. Dia jubah serban dia. Jubah piah dia tu. Dia mutu besar pun dia pakai gitu. Imej kita tu kena jagalah. Ingat apa yang jadi for demo. Tengok kita. Al-Musanif rahimahullah kita. Iaitu di alam barzakh. Di dalam kubur antara hidup dunia dengan dibangkitkan tubuh badan. Nampaklah dibangkit hari kiamat esok. Tu dipanggil alam barzakh. Allahu Akbar. Takut tuan-tuan.
Tak ada siapa boleh berani. Memang takut. Takut yang sangat-sangat takut lah. Bukan takut main-main deh. Semua takut. Gangster pun takut. Kalau sebut mati ni. Tapi tak payah. Dia tak boleh kira. Dia bukan nanti sakit. Kita pergi cek doktor molek. Badan sehat. Boleh hakik besi. Main spring lagi. Boleh badan macam ni. Mati bukan kira. Tubik-tubik naik mutu. Kereta mari galbalah. Pang. Mati tu. Sebab mati bukan nanti sakit. Dia mari ni. Dia mari. Dan pi padang mahsyar. Tempat himpun sekalian manusia. Habis alam barzah. Dia ada lagi dia panggil. Alam mahsyar. Apa maksud mahsyar? Himpun. Tempat berhimpun. Keadaan telanjang. Dan berkulu. Apa maksud berkulu? Tak potong. Pakat bawa belalai. Sampai Aisyah tanya Rasulullah. Tak malu kau waktu tu? Hak betina tengok jatang. Hak jatang tengok betina. Rasulullah kata ketakutan hari kiamat. Tak ada siapa peduli baklah. Kiamat ni dia kira aku nak go mana? Syurga neraka, syurga neraka. Tak peduli lah telanjang ke apa punya pasal. Orang berperang ni dan lagi kalau bawa anak, bawa barang lari, tengok perang. Rohia dok kena tembak semelih bakar rumah. Orang berumah, tentera berumah bom rumah lu dan capai anak lagi. Tapi hari kiamat anak ditinggalkan. Anak disusu tok buat. Huru-hara sungguh. Orang perang dah bawa lari anak, tu hara-hara perang. Banjir besar dan lagi buat lari, kambing ikut atas belakang tu. Tapi hari kiamat ni lari sampai tak jumpa. Binatang ternak yang mengandung ditinggalkan. Unta-unta bunting. Adalah Quran sebut. Allahu Akbar. Tu dia panggil huru-hara yang tak tuna uyak. Tu dia kata iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi bergoncang segoncang-goncang. Tadi tu alat penerimaan apa panggil apa? Alat tes untuk apa? Skala Richter tsunami tu. Natang tu pun jadi terbang habis ke mana. Kalau ni boleh test lagi orang panggil apa? Boya tu. Ni, cek tsunami tu. Mari kemat entah tu pepas ke mana tah. Tak tu nak cek. Berapa puluh juta skala Richter tak tu. Tu. Hak jadi di tsunami di situ pun 9 berapa skala Richter pun. Hari kemat tak siapa dia sembang. Berapa puluh juta skala Richter tak tu lah. Berbilion-bilion. Tu hancur lebuh habis alam. Tempat himpun sekalian manusia dan jin. Tambah situ. Setengah ulama kata jin waktu ni dia nampak kita. Kita tak nampak dia. Hari kiamat kita nampak dia. Dia tak nampak kita. Tu dia panggil tukar kelik. Yang kita nampak jin Samsudin. Sebab dia serupa kita lah juga. Dia orang nama dia saja. Di pada masyarakat Isyak, jin dan manusia. Jin pun ada kampung macam kita, ada tok penghulu macam kita, ada daerah macam kita, ahli parlimen mengundi pun kita juga kali. Jin pun. Demo pun ada bergaduh, ada berkelahi. Bukti di mana? Sebelum turun manusia, Allah jadikan bumi ini diduduki oleh jin. Jin ni jenis berbunuh-bunuhan, menumpah darah pun kita. Maka Allah hambat halau jin dan juga semuanya kita tafsir sebut kepada bukit-bukit. Sebab tu di jin di bukit besar, di batu besar, di pokok besar, di lubang-lubang dalam bukit. Kalau jumpa batu besar dalam bukit jangan duk kecing. Lubang-lubang besar jangan kecing. Satgi dia jadi lari saih. Jadi besar satgi. Bekak. Bekak tak kopok lekor tu jenis min. Masuk dalam bukit jumpa lubang besar-besar jangan kencing. Pokok-pokok besar jangan kencing. Sebab itu tempat dudukan jin yang asalnya duduk di dunia tapi mereka ni jahat berbuat bunuhan. Allah halau jin bawa turun juga tu. Tu Allah kata ini ja'ilun fil ardi khalifah tu. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Adakah kata Tuhan, ada kata malaikat berkata mereka itu, adakah kamu nak jadi itu sejenis makhluk yang basah jenis menumpahkan darah bermusuh-musuhan, jenis jin pun kita. Jadi tengok tak weh? Jadi tengok tak? Berarti cakap tu dulu. To be continue. Orang putih panggil. Bersambung. Tak salah dia kata gitu pun.
Dia mengatakan ustaz ni pelik, ustaz saya kata itu boleh kata apa tu lah. Berdia saya kata wallahu a'lam. Tengok betul tu. Dan tempat himpun sekalian manusia. Tu. Kerana periksa amalan. Tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fakihnahu fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.